Cuba tengok, cek jadi tak suara? Sengit sikit Mazi. Jadi tak? Boleh tu. Macam mana dah suara? Okey, jomlah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa fahman wasi'a. Allahumma akrimna bil ikhlasi fil qawli wal 'amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insya-Allah pengajian pada malam ini adalah pengajian yang kedua daripada kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang dikarang oleh Al-Imam Ibnun Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang dilahirkan pada tahun 702 Hijrah, wafat pada tahun 769 Hijrah rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Katanya fala yajuzu raf'u hadatsin wala izalatu najasin illa bil ma'il mutlaq wa huwa at-tahuru ala ayyi sifatin kana min aslil khilqah. Katanya maka tidak harus. Jadi minggu lepas kita cerita dah penggunaan tidak harus kadang-kadang dengan makna tidak halal, kadang-kadang dengan makna tidak sah, dan kadang-kadang dengan kedua makna itu, tidak halal dan tidak sah. Jadi di sini la yajuzu dengan makna la yahillu wa la yasihu. Tidak halal dengan makna haram dan tidak sah. Haram kerana seseorang tidak boleh melakukan ibadat yang fasid, yang rosak. Ibadat yang tak pakai, yang dia tahu tak pakai, dia buat juga, maka hukum dia adalah tidak dibolehkan. Begitu juga tidak sah. Tidak sah mengangkat hadas. Dan tidak juga menghilangkan najis melainkan dengan air mutlak. Atau kita baca dah, air mutlak ni adalah air at-tahur, air yang suci lagi menyucikan. Ala ayyi sifatin kana min aslil khilqah, di atas apa jua sifat air itu daripada asal penciptaannya. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh pengarang kita bahawasanya untuk kita mengangkat ataupun menghilang hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil adalah setiap perkara yang mewajibkan wudu. Manakala hadas besar adalah setiap perkara yang mewajibkan mandi. Begitu juga menghilangkan najis, sama ada najis mukhaffafah ataupun najis mughalladhah ataupun najis mutawassithah, mesti kena guna air. Air ni air mutlak. Air mutlak adalah air yang dilepaskan daripada ikatan yang lazim. Air mutlak. Air mutlak inilah yang dinamakan sebagai air yang suci lagi menyucikan. Suci pada dirinya dan boleh menyucikan perkara yang lain. Air mutlak ni adalah air yang dapat dia suci dan dapat menyucikan pada diri dia. Lagu mana sifat dia tak kira. Lagu mana kita dapati sifat dia, yang penting itu adalah asal kejadian dia, maka boleh kita guna untuk kita bersuci. Tak kiralah masing ke, manih ke, air itu memang semula jadi manih. Cakap kita semula jadi. Air itu semula jadi manih, semula jadi masing, semula jadi pahit, semula jadi masang, semula jadi warna hitam, semula jadi warna kelabu, warna koko, tak kira. Kalau aslil khilqah, maka boleh digunakan untuk kita mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Okey, selesai. Kata dia, kita masuk dalam perbahasan lain pula. Yang mana perbahasan ni kita buat mukaddimah sikit. Benda mukaddimahnya, air mutlak
yang boleh kita guna untuk menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Kadang-kadang penggunaan dia tidak makruh, kadang-kadang penggunaan dia makruh. Ada air mutlak yang makruh kita guna dan ada air mutlak yang tidak makruh kita guna. Air mutlak yang makruh kita guna apabila cukup syarat-syarat dia adalah dinamakan sebagai air musyammas. Air musyammas, dia perkataan syams, makna matahari. Asyams adalah matahari. Air musyammas, musyammas adalah isim maf'ul daripada syammasha, syammasa, yusyammisu, musyammis, musyammas, isim maf'ul. Jadi air yang terjemur di bawah cahaya matahari, sama ada terbuka ataupun tertutup dalam bekas yang tertentu, adalah, nanti kita akan cerita syarat-syarat dia lepas daripada ni. Okey. Kita ulang sekali lagi. Air mutlak, ada air mutlak yang tidak makruh kita guna dan ada air mutlak yang makruh kita guna. Yang tidak makruh kita guna adalah selain daripada air musyammas. Manakala air musyammas makruh kita guna sebagaimana apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita. Walaupun Imam Nawawi sendiri memilih tidak makruh menggunakan air musyammas. Ada sebahagian ulama memilih tidak makruh. Tapi yang masyhur dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, khususnya kitab yang dikarang oleh ulama mutaakhirin, makruh menggunakan air musyammas. Wa yukrahul musyammasu, makruh, dia yukrahu fa'il mudhari' bina majhul, al musyammasu na'i fa'il, makruh. Al musyammas, air musyammas. Dia tengok dia air ni benda. Berarti molek. Air ni benda. Makruh ni adalah hukum. Dia hukum ni dia berkait dengan benda ke dengan perbuatan kita? Hukum ni dia berkait dengan benda ke ataupun berkait dengan perbuatan kita? Dia berkait dengan perbuatan kita. Tak ada? Kan kita belajar dalam usul fiqh, dia katakan hukum, benda hukum asy-syar'i, khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Tidak gitu. Dia bersangkut paut dengan perbuatan mukallaf. Sebab itulah ayat ni dipanggil ayat ringkas. Dia buang. Dia buanglah. Kita faham sendirilah. Makruh air musyammas bukan zat air itu makruh. Makruhnya benda penggunaan. Yukrahu al-musyammas ay yukrahu isti'malu al-musyammas. Kita faham itulah. Jadi orang belajar tu, orang yang faham penggunaan bahasa Arab, orang belajar dia faham itulah. Kalau kita kata yukrahul musyammas, bukan zat air itu makruh sebab hukum dia berkait dengan perbuatan kita. Betul tak gitu? Hukum dia berkait dengan perbuatan kita. Baik. Dia dalam percakapan, tak kira lah percakapan Arab ke percakapan kita ke, dia banyak benda yang dibuang kalau sekiranya kalau kita tak sebut pun faham dah. Sama juga percakapan Arab. Sebab itulah sehingga kan apa yang disebut oleh sebahagian daripada ulama, dia katakan laula al-hadf wa at-taqdir la fahim al-himar. Kalau sekiranya tidak ada hadaf dan tidak ada takdir, nescaya keldai pun boleh faham. Maksudnya keldai orang yang bodoh pun boleh faham. Orang yang terlalu bodoh, dia keldai ni biasa disamakan dengan orang yang bodoh. Dan kalau sekiranya tidak ada hadaf dan takdir. Katanya wa yukrahul musyammas, makruh penggunaan ataupun menggunakan air musyammas. Okey, yang pertama, benda syarat dia yang pertama, mesti air saat itu terjemur di bawah cahaya matahari. Okey ya, yang pertama, mesti air itu terjemur di bawah cahaya matahari. Musyammas. Fil biladil harrah. Yang mana fil biladil harrah hal bagi al-musyammas. Hal keadaan musyammas adalah ia pada negeri yang panas. Negeri kita, dia tidak termasuk dalam negeri panas. Negeri kita ni negeri yang udara dia sederhana. Negeri panas, contoh kita kata negeri Arab Saudi, negara ataupun negara Sudan. Okey, itu di antara negara-negara panas. Jadi hukum ni tidak ada pada negara kita. Maksudnya hukum ni tidak terpakai di negara kita kerana dia khusus kepada negara yang panas. Baik. Ada tak kalang?
jatuh di kalang. Satu. Di negeri yang panas. Fil awani al-muntabi'ah. Di dalam bekas. Dalam bekas. Yang mana air tersebut duduk dalam bekas. Mesti duduk dalam bekas. Kalau duduk dalam bekas, maka tidak makruh. Ia duduk dalam bekas. Awani jamak daripada ina. Dalam bekas. Bahasa kita lama dipanggil dia bijana. Dalam bekas. Al-muntabi'ah. Bekas yang ditempa. Muntabi'ah gini muntabi'ah. Kita kalau kita pergi tempat buat bekas daripada bahan logam besi ke apa semua sekali, dia akan guna tukur untuk katok buat bekas tersebut. Jadi al-awani al-muntabi'ah adalah bekas yang dibuat melalui katok dengan tukul. Sebab itulah dikata al-awani al-muntabi'ah wahia, dan itu kembali kepada al-awani al-muntabi'ah ma yutraqu bil matariq. Apa yang barang yang diketuk ya bil matariq dengan tukul. Diketuk dengan tukul. Jadi bekas yang dibuat melalui tempa, cakap kita tempalah. Maka barulah makruh. Jadi kita fahamnya kalau air tu duduk dalam beldi. Beldi pakai tukur kat wami? Tak. Makruh ke tak? Tak. Sebab tak cukup syarat. Betul kan? Baik. Bekas yang diperbuat daripada kayu. Katak tak? Tak. Maka makruh ke tak? Tak makruh. Jadi yang pertamanya mesti terjemur di bawah cahaya matahari. Sama ada ia terbuka ataupun tertutup. Itu nombor 2 tak kira. Yang keduanya syarat dia mesti berada di negeri yang panas. Yang ketiganya berada di dalam bekas yang ditempa. Bekas yang diperbuat daripada besi, bekas neker, bekas timah, bekas tembaga. Baik. Illa adh-dhahaba wal fiddah, melainkan emas dan perak. Kalau bekas yang diperbuat daripada emas dan perak walaupun guna tukul, dia terkecuali. Kerana jirim emas dan perak dia jirim yang mampak. Dia tidak mengambil hukum seperti bekas yang diperbuat daripada besi. Nanti kita akan cerita pula lepas daripada ni. Okey. Berapa dah syarat dia? 3 dah. 3 dah syarat. Yang patut dikatakan watazulu bitabrid. Dan hilang kembali kepada al-karahah. Dia dengan molek. Dia tazulu, fa'il bagi tazulu, dhamir hiya, dhamir mustatir. Dia sebenarnya dhamir, kalau kita nak datangkan dhamir, mesti kita kena sebutkan marji' sebelum daripadanya. Sama ada marji' saat itu disebut secara jelas ataupun difaham. Ni marji' dia dapat difaham daripada perkataan yukrah. Ambil masdar bagi yukrah. Wa tazulu ay wa tazulul karahah. Dan hilang makruhnya bitabrid dengan disejukkan. Bitabrid asal makna disejukkan. Ada fi'lu fa'il, ada perbuatan fa'il. Cuma kata ulama fiqh kata sebenarnya tidak disyaratkan ada fi'lu fa'il. Bahkan asal kata sejuk. Sama ada kita yang menyejukkannya ataupun ia sejuk sendiri. Okey. Jadi bila kata watazulu bitabrid, maka itu termasuk dalam syarat. Jadi makruh menggunakan air musyammas. Syarat dia air saat itu terjemur di bawah cahaya matahari. Dipanaskan dengan cahaya matahari. Kalau dipanaskan dengan api, maka ia tidak makruh. Melainkan kalau ia mendatangkan mudarat. Kalau mendatangkan mudarat bukan makruh, hukum dia adalah haram. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Mu jangan campur diri kamu kepada kebinasaan. La darara wa la dirar. Tidak ada kemudaratan dan tidak ada memberi mudarat kepada orang lain. Okay, boleh faham? Okey, itu jelas. Mesti dipanaskan dengan cahaya matahari. Kalau dipanas dengan selain daripada cahaya matahari, maka ia tidak mengambil hukum makruh. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya berada di negara yang panas. Kalau di negara bersejuk, ia tidak makruh. Yang ketiganya berada dalam bekas yang ditempa selain daripada logam emas dan perak. Kerana logam emas dan perak dia tidak mengeluarkan kerana dia benda logam yang mampak, dia tidak mengeluarkan suatu benda
sehingga kang ada pada permukaan air yang boleh merosakkan liang-liang roma. Manakala bahan logam lain dia mengeluarkan suatu benda pada permukaan air sehingga kan kalau penggunaannya dilakukan oleh seseorang menyebabkan akan tersumbat liang-liang roma, akhirnya membawa kepada penyakit dalam kitab dia kata penyakit baros, penyakit sopok putih. Baik. Oleh kerana tidak yakin, kalau yakin maka hukum dia adalah haram. Tak yakin, dibimbangi, maka sebab itulah hukum dia adalah makruh. Jelas? Yang berapa dah syarat? 3 orang. Yang keempatnya adalah mesti digunakan ketika masih panas. Kalau diguna ketika sejuk, maka hukum dia adalah tidak makruh. Okey, boleh faham? Berapa dah? Yang kelima, dia ada lagi 5. Yang kelimanya adalah diguna pada tubuh badan. Tidak pada pakaian. Pada pakaian tidak makruh. Tubuh padang orang yang hidup. Manakala orang yang mati berlaku khilaf. Orang mati berlaku khilaf. Pada tubuh orang yang hidup. Adakah khusus dengan manusia? Mazhab Imam Syafi'i kata bahkan untuk binatang sekalipun makruh sekiranya binatang itu boleh menerima penyakit sopok. Okey, boleh faham? Kalau binatang tu juga boleh menerima penyakit sopok, maka hukum dia juga makruh menggunakan pada binatang tersebut. Buat basuh kereta, boleh ke tak? Dia boleh ke? Okey, tu di antara syarat-syarat hukum makruh menggunakan air musyammas. Okey, selesai. Sekarang ni kita nak faham ibarat kitab. Yang penting adalah kita memahami ibarat kitab. Fakul ibarah. Kita rungkaikan ibarat kitab. Hal tu yang penting. Sebab apabila kita rungkaikan ibarat kitab, jadi kita telah melatih diri kita untuk bermuamalah dengan kitab turath. Apabila kita telah melatih diri kita untuk bermuamalah dengan kitab turath, sampai kepada suatu peringkat, mari kitab mana sekalipun kita dapat baca, kita dapat faham. Baik. Sebab cara untuk memahami kitab turath, dia tidak seperti cara untuk memahami kitab-kitab yang baru. Okey, habis. Selesai. Seterusnya katanya, وَإِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ تَغَيُّرًا كَثِيرًا بِحَيْثُ يُسْلَبُ عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِ بِمُخَالَطَةِ شَيْءٍ طَاهِرٍ يُمْكِنُ الصَّوْنُ عَنْهُ كَدَقِيقٍ وَزَعْفَرَانٍ أَوْ اسْتُعْمِلَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ فِي فَرْضِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ وَلَوْ لِصَبِيٍّ أَوْ لِنَجَسٍ وَلَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَمْ تَجُزِ الطَّهَارَةُ بِهِ. Okey, tengok. Katanya, sekarang ni sebelum daripada kita baca, anda kena buat satu muqaddimah sebagai tangga untuk kita faham apa yang ingin kita bincangkan. Ini di antara benda yang penting. Alat yang digunakan untuk bersuci. Kalau sebut kata bersuci, ia merangkumi mengambil wudu, mandi wajib, menghilangkan najis. Alat yang digunakan untuk bersuci adalah air. Okey, boleh faham? Air benda yang boleh kita guna untuk bersuci, air mutlak. Air yang dilepaskan daripada ikatan. Kerana dalam Al-Quran Tuhan kabar lagu tu. Tuhan kata lagu mana? Allah Subhanahu Wa Taala kata fa illam tajidu ma'an fatayammam. Kalau tidak ada air maka hendaklah mu bertayamum. Tidak ada air maka hendaklah mu bertayamum. Tuhan kata fa illam tajidu ma'an. Ma'an mutlak tanpa ada ikatan dengan apa-apa ikatan. Begitu juga ketika ada seorang Arab Badui mari kecing dalam masjid Rasulullah. Rasul suruh sahabat dia sabbu alaihi dhanuban min ma'in. Tuanglah di atas air kecilnya setimba daripada air. Tanpa mengikatkan air itu air dia. Maka air secara mutlak adalah alat yang digunakan untuk bersuci. Okey, jelas. Air mutlak kadang-kadang bercampur dengan suatu benda yang lain. Benda yang lain yang bercampur dengan air mutlak, mungkin benda tu adalah benda najis. Dan mungkin benda tu adalah benda suci. Okey, boleh faham? Boleh faham? Okey, benda najis lepas daripada ni, kita nak cerita benda suci dulu. Benda suci yang bercampur dalam air mutlak. Kadang-kadang benda suci saat itu nama dia adalah mukhalid. Nama dia adalah mujawir. Okey, nama dia benda mukhalid. Dan kadang-kadang benda tu adalah mujawir. Okey, apa perbezaan di antara mukhalid dengan mujawir? Hak yang bercampur dengan air mutlak, hak yang suci tadi. Sekarang ni katakanlah kita ada satu baldi air. Satu baldi air. Tiba-tiba ada suatu benda masuk dalam air. Benda hak yang masuk dalam air, hak yang bercampur dengan air
ada kemungkinan benda tu adalah benda najis. Kemungkinan najis. Ada kemungkinan benda tu adalah benda suci. Hak najis nanti kita nak cerita lepas daripada ni. Ni kita nak cerita benda suci dulu yang bercampur dengan air. Benda suci yang bercampur dengan air, kadang-kadang benda tu adalah mukhalid, kadang-kadang mujawir. Apa perbezaan di antara mukhalid dengan mujawir? Mukhalid ni adalah benda yang apabila dia bercampur dengan air, tidak boleh kita pisahkannya daripada air. Ma la yumkinu fasluhu 'anil ma'. Tu definisi ataupun yang dikatakan sebagai mukhalid. Mana? Ma la yumkinu fasluhu 'anil ma'. Benda yang tidak mungkin dipisahkannya daripada air ketika dia bercampur dengan air. Okey, kita buat contoh. Bagaimana mukhalid? Kita kata ni air sebeledi. Tiba-tiba sebagai contoh jatuh benda dalam, jatuh shampoo. Shampoo hok kita tok tepi tu jatuh dalam air. Botol terbuka. Shampoo masuk dalam air. Okey, boleh tak kita nak pisahkan shampoo tu daripada air? Tidak dibolehkan. Okey. Sekarang ni kita air pahit kita ada klorin. Ada klorin. Dia campur dengan klorin kerana nak mematikan kuman apa semua sekali. Okey, sekarang ni klorin tu boleh tak kita pisahkan balik daripada air? Tidak dibolehkan. Maka tu dinamakan sebagai benda? Sebagai mukhalid. Okey, satu. Yang keduanya mujawir. Mujawir ni adalah ma yumkinu fasluhu 'anil ma'. Benda yang boleh kita pisahkannya daripada air. Handset jatuh dalam air. Boleh tak nak ambil mula handset? Ke tak ada terus? Cair dalam air? Tak ada. Ke Nami? Boleh ambil? Okey, jadi handset ni dipanggil mujawir ke mukhalid? Mujawir. Kayu jatuh dalam air, boleh tarik mula tak? Boleh. Mukhalid ke mujawir? Mujawir. Okey, kita ada mukhalid, kita ada mujawir. Okey, kita nak cerita hak yang mukhalid dulu. Benda mukhalid, hak yang suci apabila jatuh dalam air mutlak, bercampur dengan air mutlak, tidak boleh kita nak pisahkan dah. Maka kadang-kadang dia mengubahkan sifat air. Kadang-kadang dia tidak mengubahkan sifat air. Okey, boleh. Sifat air dia sifat air tiga. Warna, bau dan rasa. Warna, bau dan rasa. Kadang-kadang dia mengubahkan sifat air, kadang-kadang dia tidak mengubahkan sifat air. Hak yang tidak mengubahkan sifat air, dia masuk dalam air tapi dia tidak mengubahkan sifat air kerana sikit sangat. Hak masuk. Sikit pun tak berubah air. Tak gerak sikit pun. Maka hukum air tersebut kekal di atas tahuriyah dia. Maksud dia menyucikan. Suci lagi menyucikan. Boleh kita guna untuk berwuduk, mandi wajib dan bersihkan diri daripada najis. Okey, selesai. Manakala jika berubah, asal ni tak berubah. Kalau berubah, maka kena tengok pula. Berubah sikit ke berubah banyak? Kalau berubah sikit, sikit je berubah. Sikit je berubah Pada uruf orang kata sikit. Sikit je berubah ni. Maka tetap air saat ni tu hukum dia suci lagi menyucikan. Maksudnya boleh lagi kita guna untuk berwuduk, mandi wajib dan benda menghilangkan najis. Yang ketiga, benda tu mengubahkan air dengan perubahan yang cukup teruk. Ukuran teruk lagu mana? Siapa ke orang dok panggil dah air mutlak. Dicabut nama air mutlak daripada air tersebut. Maka ketika tu, air tu hukum dia suci. Sebab dia bercampur dengan benda yang suci. Tapi tidak dapat menyucikan. Kerana hilang dah nama air mutlak daripada air tersebut. Okey, boleh faham? Jelas? Okey, itu benda yang ingin disampaikan oleh pengarang kita. Apabila kita faham masalah tu, okey, kita cuba baca pula. Katanya, wa idza taghayyara al-ma'u. Apabila berubah oleh air itu. Air itu. Air itu merujuk kepada air mana? Air mutlak. Alif lam pada al-ma' adalah alif lam lil ahdi dzikri. Maklum yang dinisbahkan kepada sebut. Kita sebut dah. Air dia sebelum daripada ni air mutlak. Betul? Maka al-ma' di sini merujuk kepada air mutlak. Wa idza taghayyara al-ma'u, apabila berubah oleh air itu, air mutlak, berubah taghayyuran kathiran, akan sebagai perubahan yang banyak. Berubah banyak. Okey. Jadi kalau sekiranya tidak berubah, saya kata berubah. Kalau tidak berubah, maka kekal di atas tahuriyah dia. Maksudnya suci lagi menyucikan. Faham?
berubah yang banyak. Jadi kalau berubah sikit pun tak ada masalah. Boleh faham? Berubah yang banyak, mengeluarkan berubah yang sedikit dan tidak berubah. Boleh itu kita boleh faham. Tidak berubah. Sekarang ni kita nak bincang berubah yang banyak. Manakala berubah yang sedikit terkeluar. Lepas tu selagi terubah lebih aula lagi terkeluar. Berubah yang banyak. Ukuran berubah banyak lagu mana ukuran dia? Bihaitsu, dengan sekira-kira. Ni ukuran dia. Ba ni dipanggil ba litaswir nama dia. Dia panggil ba haraf jar, dia ada banyak makna dia. Antara makna bagi ba adalah taswir. Apa benda taswir? Nak gambarkan, nak buat gambaran terhadap taghayyuran kathira. Bihaitsu yuslabu anhu ismul ma. Sekira-kira dicabut daripadanya akan nama air. Orang tak panggil dah air mutlak. Dia boleh baca bihaitsu yuslabu, yuslabu bina maf'ul, bina majhul. Dan boleh kita baca bihaitsu yaslubu, boleh kita baca bina fa'il, bina ma'ruf. Kalau kita baca bina ma'ruf, fa'il dia kembali kepada at-taghayyur. Mencabutlah perubahan itu daripadanya air akan nama air. Orang tak panggil dah air mutlak. Dia boleh baca dua. Nak mudah baca gini ya. Bihaitsu yuslabu an husmul ma'i. Dicabut daripadanya akan nama air. Orang tak panggil air mutlak dah. Menda air menda ni Orang tak panggil dah air mutlak. Maka itulah yang dikatakan sebagai perubahan yang banyak. Jadi air mutlak apabila berubah dengan perubahan yang banyak. Berubah saat itu dengan sebab dia berubah. Ba ta'alluq pada taghayyara. Berubah dengan sebab dia. Berubah dengan sebab bi mukhalatati syai'in tahir. Dengan mukhalatah. Dengan bercampur. Tadi kita sebut mukhalit. Ni mukhalatah. Bezanya mukhalit isim fa'il. Mukhalatah adalah masdar. Dengan sebab bercampur. Syai'in, sesuatu. Tak umum, tak kira lah. Sesuatu tahirin yang suci. Syarat yang suci, jangan yang najis. Dengan sebab bercampur sesuatu. Okey, apabila dikata mukhalatati syai', syai' di sini adalah mukhalit, bukan mujawir. Boleh faham? Dengan bercampur sesuatu. Dengan bercampur sesuatu tahir yang suci. Jadi bermakna benda yang bercampur dengan air saat itu adalah mukhalit. Ingat dah tadi kita sebut. Lepas tu mukhalit tak ni mesti yang suci. Kalau hak yang najis, hak tu kita bincang lepas daripada ni. Kita nak cari hak yang suci, hak yang mukhalit. Kita nak cari hak yang mujawir. Boleh faham? Syai'in tahir ini yumkinu sawnu anhu. Yang mungkin, apa benda mungkin? Boleh. Apa benda boleh? Tidak susah. Tidak susah as-sawnu anhu. Pelihara. Maksud dia, peliharanya daripada air. Tidak memeliharanya, kita nak jaga dia daripada air. Boleh. Tak payah untuk nak pelihara, nak jaga dia. Kalau payah, maka dia mengambil hukum yang lain. Tak boleh nak jaga weh. Sebab air saat ni tu duduk ataupun benda yang mengubahkan air saat ni tu, dia duduk di kawasan laluan air. Ataupun di kawasan tempat takungan air. Payah dah nak jaga, payah benda gitu. Faham? Ataupun pokok. Yang mana pokok sana tu ada buah. Nak jaga warna, takkan nak pergi tandah, suti. Jatuh dalam air habis jadi warna kuning air. Sebagai contoh. Ataupun benda kiambang, lumuk. Boleh nak jaga. Syafiq kena duduk dalam air 24 jam lah. Kau nak jaga benda tu kau. Jadi ikan tu. Ikan makan lumuk tu. Memang nak jaga. Jadi, okey kena ingat. Benda tu boleh dipelihara, boleh kita pelihara dia daripada air. Boleh kita pelihara. Kalau tak boleh pelihara, maka dia mengambil hukum yang lain. Contoh, kadaqiqin, seperti tepung. Wa za'faron. Za'faron kita kenal za'faron. Za'faron ni sejenis bunga. Dan ni orang guna tak dalam masakan, betul tak? Ke tak biasa tengok za'faron ni? Pengen tengok za'faron. Ke tak kenal? Tak tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak tahu. Darat sungguh ni. Okey, tak tahu Tengok lagi, buka Google, tulis za'faron. Tulis. Tubik lah. Tengok lagi guna za'faron. Baik.
Za'faran warna benda? Warna minyak. Tak tahu, tapi boleh royak. Tu pelik ya. Tu dipanggil jahil murakkab gitu. Tak tahu dia tahu. Tak tahu dia yang tidak tahu. Tak sedar dia tidak tahu. Okey, kadaqiqin wa za'faran. Dia tak jawab lagi. Idza ni syarat tak jawab lagi. Awistu'mila. Ataupun diisti'mal. Apa benda diisti'mal? Diguna. Diguna kembali kepada air itu. Diguna akan air itu. Telah diguna. Dunal qullatain, hal keadaan air itu kurang daripada 2 qadah. Duna hal. Air saat ni tu dia kena takluk pada sesuatu yang dihadaf lah. Hal kauni kainan dunal qullatain. Hal keadaan air saat itu adalah ia kurang daripada 2 qadah. Diguna takluk pada diguna. Fi fardhi taharatil hadath. Pada fardu taharah daripada hadath. Walau li sabiyin, walaupun untuk kanak-kanak. Au li najasin, ataupun walau lam yataghayyar, walaupun tidak berubah. Lam tajuzi taharatu bih, tidak harus bersuci dengannya. Allahu Rabbi, memang cukup payah untuk kita faham kalau sekiranya kita tidak pernah bertaamul, tidak pernah berhadapan dengan kitab turas. Tengok. Hak nu dah habis kita jawab lagi, buat mari masalah lain pula. Hak air mutaghayyir bi mukhalid dah jawab lagi. Buat mari masalah air musta'mal pula. Tengok, jawab sekaligus 2 masalah. Yang mana 2 masalah tu siap cukup syarat belah ke tak dalam. Ni peningnya di kitab turas ni. Okey, tengok dia kata mana. Kita cerita bab air musta'mal pula. Dia air mutlak. Air mutlak dia terbahagi kepada 2. Yang pertamanya cukup 2 qadah. Yang keduanya tidak cukup 2 qadah. Tidak cukup 2 qadah tu dipanggil dunal qullatain, kurang daripada 2 qadah. Sekarang ni kita kena faham apa makna qullah yang dimaksud dalam kitab. Qullah 2 qadah yang dimaksud dalam kitab fiqh bukanlah qadah yang kita faham dalam bahasa kita. Qadah yang kita faham dalam bahasa kita, hak yang kita buat dengan benda kita buat dengan semi. Tu qadah. Qullah ni adalah bekas air yang diperbuat daripada bulu kambing suatu ketika dahulu. Qalah. Dia qalah pun dia ada tak sama. Orang Arab dulu pun qalah dia tak sama. Bekas tu tak sama. Dia qalah ni hak yang dikira dalam mazhab Imam Syafi'i dalam bab air ni adalah qalah, dia panggil qalah hajar nama dia. Baik. Jadi qalah ni adalah satu bekas yang menyukatkan ataupun yang dapat memuatkan air untuk kadar yang tertentu. Kita sekarang ni kita tidak guna qalah, dan orang Arab sendiri pun ni tak tahu benda tak guna qalah. Setengah orang Arab pun tak tahu benda qalah pun tak tahu. Hak dulu pun tak tahu. Kita ni kita guna benda liter. Jadi kalau kita nak kira dengan ukuran liter, 2 qadah banyak mana? Ternyata ulama-ulama mu'asarah, ulama-ulama masa kini, ulama mazhab Imam Syafi'i mu'asarah berbeza pandangan. Ada kata 194 liter, ada kata 207 liter. Ada beberapa pandangan. Jadi kesimpulannya lebih kurang dalam 200 liter. 200 liter ke atas, tu dipanggil 2 qadah. Kalau 150 liter, 100 liter, 50 liter, 30 liter, hak tu tak cukup 2 qadah. Air duduk dalam beledi. Beledi kecil, beledi sederhana. Cukup tak 200 liter? Tak cukup. 50 liter pun tak cukup kan? Maka itu sikit ke banyak? Sikit, kurang daripada 2 qadah. Okey, selesai. Air mutlak ada hak yang cukup 2 qadah, ada hak yang kurang daripada 2 qadah. Hak yang kita nak bincang hak yang kurang daripada 2 qadah. Ketika mana air itu kurang daripada 2 qadah, tiba-tiba digunakan air tersebut untuk mengangkat fardu taharah
Apa nama fardu taharah? Fardu bersuci. Sama ada bersuci saat itu adalah bersuci daripada hadas. Basuhan pertama muka, basuhan pertama tangan, sapuan pertama kepala, basuhan pertama kaki. Sebab basuhan kedua muka, basuhan ketiga muka adalah sunat. Yang nak hak fardu. Kalau mandi wajib, basuhan pertama dalam mandi wajib. Manakala basuhan kedua, basuhan ketiga adalah sunat. Okey, boleh faham? Jadi, air tersebut kalau tak cukup 2 kolah, dinamakan sebagai air musta'mal. Air musta'mal dia ada syarat-syarat dia. Nanti kita akan cerita syarat-syarat dia. Maka air musta'mal, dia mengambil hukum yang sama dengan air mutaghayyir bimukhalid dengan syarat-syarat yang kita sebut saat ni. Maksudnya, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Walaupun diri dia suci, tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Okey, kita baca semula kitab. Sekarang ni dikata mana? Awis tu'mila, ataupun diguna akan dia, telah diguna akan dia akan air tersebut. Hal keadaan air saat itu dunal qullatain, kurang daripada 2 kolah. Okey, air itu diguna. Kalau air itu belum diguna, bukan air musta'mal, mesti diguna. Lepas tu syarat yang kedua, kurang daripada 2 kolah. Kalau 2 kolah, maka tidak lagi dinamakan sebagai air musta'mal. Bahkan air itu telah bertukar menjadi air mutlak. Okey, boleh? 2. Yang ketiga, digunakan pada fardu taharah. Kalau digunakan pada sunat taharah, contoh pada tajdid wudu ataupun pada mandi sunat Jumaat, apatah lagi kalau sekiranya bukan ibadah, mandi biasa, basuh muka biasa, lebih lagi bukan musta'mal. Memang pada penggunaan lughah itu telah diguna, tetapi tidak musta'mal mengikut istilah ulama fiqh. Okey, boleh? Berapa dah? 3. Yang keempat, walaupun tidak berubah, tidak disyaratkan berubah, ketika tu katanya lam tajuzi taharatu bih, tidak harus bersuci dengannya dengan air tersebut. Dzalikal ma', maksudnya air tersebut dia merangkumi 2. Yang pertamanya air yang berubah dengan mukhalid, dengan syarat-syarat dia. Yang keduanya adalah air musta'mal. Tidak boleh dah guna untuk bersuci. Okey, jelas? Faham dah ibarat kita? Okey, sekali lagi. Air musta'mal, air musta'mal, dia tidak boleh dihukumkan air tersebut sebagai air musta'mal melainkan apabila cukup syarat dia. Syarat yang pertama, mesti digunakan pada fardu taharah. Kalau digunakan pada taharah tapi bukan hak yang fardu, bukan hak yang fardu, maka tidak dinamakan air musta'mal. Basuhan kali pertama muka, hak fardu. Basuhan kali kedua, fardu ke tak? Sunat. Adakah air yang digunakan pada basuhan kali kedua dinamakan air musta'mal mengikut istilah ulama fiqh? Tidak. Maksudnya, kalau sekiranya kita tadah pada basuhan yang kedua, kita guna untuk basuhan yang ketiga, memada ke tak? Memada. Kita tadah pula untuk basuhan yang ketiga, kita buat guna basuh tangan. Lepas tu kita tadah yang basuh tangan saat itu. Lepas tu kita nak memada tak basuh tangan saat ni? Memada. Kita hak yang kita tadah basuh tangan tu, kita nak buat ambil sapu kepala, memada ke tak? Tidak memada. Kerana air tersebut jadi musta'mal. Okey je lah. Dan di antara syarat musta'mal lagi adalah dia tidak berpisah daripada anggota. Kalau berpisah, dia belum lagi berpisah daripada, bercerai daripada anggota. Tak silap. Dia telah bercerai daripada anggota. Kalau belum lagi bercerai, dia tidak namakan musta'mal. Kita ambil air, tak dalam tangan. Untuk basuh tangan dah ni ya. Lepas tu kita gerak sini. Air ni apabila gerak sini, terangkat hadas sini. Terangkat. Tiba-tiba dia pergi sini. Dia mengangkat pula hadas di sini. Tiba-tiba dia pergi sini. Dia mengangkat hadas di sini. Mengangkat. Faham? Dah tak musta'mal ke? Tidak. Kerana benda? Kerana belum berpisah daripada anggota. Okey, boleh faham? Selagi air musta'mal, saat ni kita cerita pada fardu taharah hadas. Dia air musta'mal selagi adalah air yang digunakan pada basuhan najis. Air yang digunakan pada basuhan najis. Ketika mana tempat ni najis, kita pun buang air najis. Kita buang. Sehingga habis belaka air najis semua sekali. Sifat-sifat najis tak ada belaka, kita pun basuh.
maka suci dah tempat tersebut, air saki baki yang berada pada tempat basuhan najis dinamakan sebagai air musta'mal. Suci pada dirinya, tapi tidak dapat menyucikan perkara yang lain. Tetapi setelah berpisah daripada tempat itu, sebelum daripada berpisah, maka tidak dinamakan musta'mal. Okey, boleh faham? Kawasan tu, hak yang kita belum kena air. Kita boleh tolak dah air ni kepada tempat tersebut? Boleh, sebab dia belum lagi berpisah pada tempat tersebut. Ia kira satu tempat. Faham? Jelas? Okey, habis. Okey, kita baca sekali lagi ya. Sebab ada benda yang penting. Awis tu'mila dunal qullatain fi fardhi taharatil hadath. Pada fardu bersuci daripada hadath. Allah Rabbi. Kalau orang belajar ilmu bahasa Arab, dia fardhi taharatil hadath. Tengok idafat fardhi kepada taharah adalah idafat sifat kepada mausuf. Nama dia. Idafat sifat kepada mausuf. Asalnya fi taharatil hadathi al-mafruḍah. Dia sifat mesti kena wasaf lah. Isim fa'il, isim maf'ul, fard, masdar. Jadi fi taharati al-hadathi al-mafruḍah. Air yang diguna pada bersuci daripada hadas, yang mana bersuci itu adalah yang difardukan. Itu asal dia. Dia ambil al-mafruḍah, letak depan, ditukar kepada masdar. Maka nama dia idafat sifat kepada mausufnya. Okey, boleh faham? Anda sebut sikit-sikit je. Tak boleh sebut banyak-banyak, takut kau pening. Hak ni pening dah, nak mikir bab lain lagi. Jadi banyak kau pening pula. Okey, fi fardhi taharah. Okey, dia kata ni walau li sabiyyin. Walau li sabiyyin. Okey, dengar molek. Biasa penggunaan dalam kitab fiqh, kebiasaan kalau dia mari lau lil ghayah, ni lau lil ghayah nama dia. Lau lil ghayah kebiasaannya isyarat kepada permasalahan ni adalah permasalahan khilaf. Walau li sabiyyin, walaupun untuk kanak-kanak, penggunaan air tersebut untuk kanak-kanak. Okey, sekarang ni kanak-kanak. Tengok molek Sekarang ni kanak-kanak. Kanak-kanak dia nak tawaf. Ayah dia bawa dia pergi Mekah, buat ihram untuk dia. Umur baru 4 tahun. 3 tahun macam Fatimah. Ataupun 5 tahun macam Mu'ad. Mayit ke tak lagi? Tak mayit lagi. So tu, tak mayit lagi. Betul tak? Jadi, apabila tak mayit lagi, maka ayah dia yang akan mengambil wuduk untuk dia. Betul tak gitu? Ambil wuduk untuk dia, untuk tawaf. Jadi, air yang basuhan kali pertama pada wuduk kanak-kanak tersebut, adakah dikirakan musta'mal ataupun tidak? Di sini berlaku perselisihan. Faham? Sebab budak ni bukan mukallaf. Betul tak? Ada tak kewajipan atas budak? Tidak ada kewajipan. Jelas. Ada berlaku perselisihan. Okey, pandangan yang lebih kuat, air yang digunakan oleh kanak-kanak pada wuduk juga dinamakan sebagai air musta'mal. Okey, boleh faham? Jadi apabila kita faham lagu tu, jadi perkataan fardhi taharatil hadath, fard di sini dengan makna ma la budda minhu, benda yang tidak dapat tiada, bukan fardu dengan makna wajib yang kita faham sebelum ini. Fardu taharah ada maksudnya benda yang mesti. Kanak-kanak, kalau misalnya ayah dia buat umrah untuk dia, sampai masa nak tawaf, mesti ayah dia ambil wuduk untuk dia. Faham? Faham tak lagi? Adakah wuduk tersebut termasuk dalam benda yang diwajibkan kepada kanak-kanak? Kanak-kanak bukan mukallaf. Okey, jelas. Dia panggil benda ma la budda minhu, benda yang mesti. Okey, walau li sabiyyin, walau kana li sabiyyin, walaupun adalah air musta'mal itu adalah untuk kanak-kanak. Auli najasin, ataupun untuk najis. Benda untuk najis? Basuhan najis. Walau lam yataghayyar, walaupun tidak berubah. Tengok, semuanya isyarat kepada masalah khilaf belaka tu. Walaupun tidak berubah. Maksud benda, di sana ada pandangan yang mengatakan disyaratkan mesti kena berubah. Kalau tak berubah, tak ada masalah. Masih lagi air saat itu mutlak. Walau lam yataghayyar. Jawab bagi idza. Masalah banyak. Dua masalah dengan letak habis syarat, jawab di sini. Lam tajuzi taharatu bihi, boleh baca?
Boleh baca lam tujzat taharatu bi. Boleh baca ajza yujza. Ajza yujza. Maksudnya fa'il mudhari' bila majhul daripada ajza, memadai. Daripada ijza. Dan boleh baca jaza yajuzu daripada jawaz. Boleh baca ajaza, boleh baca jaza. Tak faham. Boleh baca tajuz daripada jaza yajuzu jawazan. Boleh baca ajaza yujizu ijaza. Boleh baca gitu ah? Boleh baca bukan ajaza, ajza. Silap Allah Rabbi. Tika mula. Boleh baca jaza yajuzu jawazan. Boleh baca ajza yujzi ijza. Kalau baca ajza yujzi ijza, kena baca lam tujzat taharah. Tidak ataupun lam ajza yujzi. Lam tujzi taharatu bihi. Tidak memadai oleh bersuci dengannya. Atau tidak memadai. Kalau ajza yujzi, makna tidak memadai. Okey, boleh baca lam tujzi taharatu bihi. Boleh baca lam tajuzi taharatu bihi. Kalau tajuz, kalau tujzi dari okey, makna dia sama. Tidak harus ataupun tidak memadai bersuci dengannya. Okey, habis. Jelas ha? Seterusnya. Fa in taghayyara biza'faran. Jika air itu berubah dengan za'faran. Wa nahwihi, dan seumpamanya za'faran. Seumpama za'faran, ikutlah benda. Za'faran benda yang mempunyai warna. Dan seumpama za'faran, dah kiralah benda yang apabila dia masuk dalam air, kita tidak boleh nak pisah dah daripada air. Mukhalid. Berubah yasiran, ay taghayyuran yasiran. Yasiran dipanggil maf'ul mutlaq bagi taghayyara. Dipanggil maf'ul mutlaq ala sabilin niyabah nama dia. Asalnya taghayyuran yasiran. Dia na'at bagi taghayyuran. Taghayyuran itulah maf'ul mutlaq bagi taghayyara. Jika berubah air mutlaq dengan sebab za'faran, dan seumpama za'faran akan sebagai perubahan yang sedikit. Tadi perubahan yang banyak. Ni dipanggil benda. Dipanggil, nak cerita tentang muhtarazat nama dia. Benda yang dikeluarkan daripada syarat-syarat tadi. Benda-benda yang terkeluar daripada syarat tadi. Kan dia sebut syarat-syarat tu syarat ni kan. Apakah yang terkeluar daripada syarat tadi? Tadi kan mesti berubah yang banyak. Dah kalau berubah sikit, nak cerita berubah sikit pula. Kalau dak karbon ni kita faham tak lagi? Kita faham tak? Faham? Dak karbon ni dah karbon tu berubah banyak, dah karbon berubah sikit. Berubah sikit gini hukum dia. Lepas ni, dak cerita lagi hukum. Satu, au bi mujawaratin, ataupun dengan mujawarah. Tadi dengan mukhalatah. Mujawarah. Tadi kita ceritakan mujawir. Mukhalid. Kalau mukhalatah masdar, mukhalid isim fa'il. Mujawarah masdar, mujawir isim fa'il. Dengan mujawarah. Dengan mujawarah ni maksudnya bercampur sesuatu di dalam air tetapi dapat dipisahkan sesuatu itu daripada air. Itu makna dengan mujawarah. Dengan jirang. Kita kata berjirang lah. Maksudnya masih lagi boleh dipisahkan daripada air. Okey, boleh faham? Contoh ka'udin. Seperti ud. Ud kayu. Ud. Kayu gaharu. Waduhnin, dan minyak. Mutayyabain, yang wangi. Keduanya. Kayu tu kayu wangi. Contoh kayu gaharu. Ataupun minyak wangi. Minyak ada bau. Au bima la yumkinu. Dia minyak ni, dia boleh pisah daripada air, betul tak? Minyak boleh pisah dia daripada air, betul? Betul? Ke tak dipisahkan? Boleh. Kita nak pisahkan minyak daripada air, boleh. Ya, sebab minyak dia ada kawasan dia, air ada kawasan dia. Betul tak gitu? Kayu masuk dalam air, boleh tak kita nak buang mula? Ke tak boleh dah? Cair dalam air kayu. Au bima la yumkinu sawnu anhu. Okey. Hak ni bimujawarah. Tadi kan dia bimukhalatah kan? Dah kalau bimujawarah lagu mana hukum? Ni. Au bima la yumkinu sawnu anhu, ataupun dengan barang yang tidak mungkin oleh dijagakan air daripadanya. Kita nak jaga air, nak pelihara air tak boleh. Payah nak jaga. Hak tadi syarat dia benda boleh dijaga. Sekarang ni tidak boleh dijaga. Nak keluar daripada boleh dijaga. Contoh dia katuhlubin, seperti tuhlub. Lumu. Baik.
wa waraqin, wa waraqi syajarin, dan daun kayu. Daun pokok syajar pokok. Daun pokok tanathara yang berguguran ia fihi dalamnya air. Daun pokok yang berguguran jatuh dalam air. Boleh tak kita nak jaga dia? Tak boleh dah. Okey. Sama juga wabiturabin, dan dengan tanah. Dengan bercampur dengan benda, dengan tanah. Wa tuli mukthin, dan tul asal makna panjang, lama. Mukthin bertakung, lama duk takung gitu Maksudnya dia berubah bukan sebab bercampur, bukan sebab mujawarah, tapi dengan awistu'mila fin nafli, ataupun diguna akan dia pada benda sunat. Fin nafli pada sunat, bukan pada fardu. Contoh kamadatin, seperti berkoma sunat ke fardu? Sunat. Wa tajdidi wudu'in, dan membaharukan wudu. Lagu mana membaharukan wudu? Dia berkoma saat ni, berkoma bukan berkoma saja-saja. Berkoma ibadat ni, berkoma pada wudu. Wa tajdidi wudu, dan membaharukan wudu. Kita tadi sembahyang maghrib. Lepas daripada sembahyang maghrib, kita masih lagi ada wudu. Masa sembahyang isyak, kita ambil semula wudu. Tu dipanggil wudu benda wudu mujaddad. Kita mentajdidkan wudu kita. Sedangkan kita tidak berhadas. Hukum mentajdidkan wudu adalah sunat. Lepas tu wa ghaslin masnunin, dan mandi yang disunatkan. Mandi hari raya, mandi sunat Jumaat. Berapa dah? Au jumi'al musta'malu, ataupun dikumpul air musta'mal, fabalagha qullatain, maka sampai cukup ia air musta'mal 2 kolah. Tadi dikata air musta'mal kurang daripada 2 kolah. Ni kumpul-kumpul cukup 2 kolah. Jawab bagi semua, panjang jawab sini, jawab dia. Jazatil taharatu bih, harus bersuci dengannya. Harus bersuci dengannya. Okey. Apabila dikata jazatil taharatu bih, maka sesuai hak yang sebelum daripada ni, walaupun daripada sudut sah, tapi hak yang sesuainya kita baca lam tajuzi taharatu bih, sebab dia kata jaza yajuzu, tajuzu. Nak bagi sama. Jazati taharatu bih, harus bersuci dengannya. Okey, kesimpulan. Kalau air itu masuk suatu yang suci ke dalamnya, yang mana suatu yang suci yang masuk ke dalam air saat itu adalah mukhadid. Dia tidak dapat dipisahkan daripada air. Air itu berubah. Tapi berubah sikit. Okey, boleh faham? Ataupun bukan mukhalid tapi mujawir. 2. Okey, boleh faham? Walaupun air itu berbau. Yang ketiga, tak boleh nak pelihara air, tak boleh. Jadi susah. Capur juga. 3. Yang keempat, air ni berubah dengan sebab tanah. Tanah biasa dia dah air daripada bumi, tanah pun dah atas bumi juga. Memang tak boleh nak elak dah. Tanah. Okey, boleh faham? Ataupun berubah saat ni dengan sendiri. Dengan lama bertakung. Bukan dengan benda-benda lain. Okey, boleh. Seterusnya, digunakan musta'mal pada benda sunat. Lagi, mandi sunat. Wuduk sunat. Ataupun dikumpul, air musta'mal cukup 2 kolah. Kesemua apa yang kita sebut saat ni, harus digunakan air tersebut untuk bersuci. Okey, boleh faham? Habis. Seterusnya, walau adkhala mutawaddi'un. Kita pukul apa dah jam? 10.30. Kita sudah berapa dalam tu? Dalam poster anda tak ingat? Tak tengok. 10.30. Sudah dah poster khabar. Betul. Okey. Kita tengok ada tak soalan? Ada tak orang tanya soalan? Tak ada Ada tak soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita baca sikit lagi ya. Kita baca lebih kurang dalam 5 ke 10 minit lagi. Kita baca cepat-cepat. Okey, katanya habis selesai situ. Katanya walau adkhala mutawaddi'un yadahu ba'da ghasli wajhihi marrah. Ba'da ghasli wajhihi marratan.
au junubun ba'da niyyati fi dunil qullatain faghtarafa wa nawali ightirafa lam yadurruhu wa illa sara al-baqi musta'mala. Mudahnya, ni dia nak cerita benda yang berkait dengan air musta'mal lagi. Cerita dia lagu mana? Sekarang ni orang tu ambil wuduk. Orang tu berhadas. Dia ambil wuduk. Dia ambil daripada air yang berada dalam bekah yang mana air tu kurang daripada 2 kolah. Air dalam beseng, air dalam beldi. Pergi celup air tangan dalam beseng. Boleh ke tak? Boleh. Ada sebahagian daripada orang tu kalau kita buat lagu tu dia keling kita. Orang tu tak faham. Boleh. Dan benda tu dilakukan oleh siapa? Oleh Rasulullah. Di zaman Rasulullah ada pahit ke? Tak ada. Air diletakkan dalam bekah. Cuma kalau bangun daripada tidur, disunatkan sebelum daripada masukkan tangan dalam bekah adalah benda basuh dulu tangan. Kata Rasulullah, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu hatta yaghsilaha 3 marrat fa innahu la yadri ayna batat yaduh." Apabila seorang kamu bangun daripada tidur, maka jangan terus dia masuk tangan dalam bekah dia. Bahkan dia kena basuh 3 kali sebab malang dia tahu tangan dia duduk mana. Jadi air dalam bekah kecil, dalam cetong. Okey, kita nak berwuduk, lagu mana cara? Kita basuh dulu tangan di luar, sunat. Lepas tu kita pun ambil air, kita kemur. Ambil air, basuh muka. Okey, tak ada masalah. Celup pula. Dah tak mustakmal ke? Dah. Dah apa dah mustakmal? Tu air yang di tengah tu, sikit tak ada masalah, dimaafkan. Benda tu dilakukan oleh Rasulullah. Tu kena ingat, benda tu dilakukan oleh Rasulullah. Ukurannya apa yang dibuat oleh Rasulullah. Jangan was-was. Okey, jelas. Celup. Okey, masa lepas daripada basuh muka, dia basuh muka ni, hak yang wajib satu, hak yang dua lagi sunat, yang kedua, yang ketiga sunat. Okey, apabila seorang tu basuh muka kali pertama, siapa dah pergi masa basuh tangan? Siapa dah masa basuh tangan? Dia ada 2 kemungkinan. Kemungkinan orang saat ni tu dia nak basuh sekali je muka. Apabila kosak nak basuh sekali, maka terus dia akan bertukar kepada anggota tangan. Betul? Tapi kalau dia nak basuh 3 kali, maka dia akan buat 2 kali lagi. Okey, sekarang ni kita kena buat kan ni. Kalau orang nak basuh sekali, lepas daripada basuh muka sekali, dia akan basuh tangan. Kalau orang nak basuh muka 3 kali, lepas daripada basuh muka 3 kali, dia nak basuh tangan. Okey, sekarang ni kita kata sampai basuh tangan dah. Sama ada basuh tangan selepas daripada basuh muka sekali, bagi orang yang nak basuh muka sekali, ataupun basuh tangan selepas daripada basuh muka 3 kali, bagi orang yang basuh muka 3 kali. Ketika siapa masa basuh tangan, siapa basuh tangan, gigi celup dalam bekah tersebut. Dia ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, masa dia celup, dia saat itu, kosak dia adalah nak basuh tangan dalam bekah. Apabila kosak dia nak basuh tangan dalam bekah, jadi air yang dalam bekah saat itu akan jadi mustakmal. Sebab air sikit. Digunakan pada fardu taharah, pada basuhan pertama tangan. Betul? Jelas kan? Yang pertama. Yang keduanya, dia kosak ambil air saat itu untuk basuh tangan di luar bekah. Okey, boleh jelas. Di luar bekah. Jelas tak? Maka ketika tu air saat ni jadi mustakmal ke tak? Tidak mustakmal kerana ada niat ightiraf. Niat benda jadikan tangan sebagai penyebok. Saja aku jadikan tangan sebagai penyebok. Maksudnya benda niat dalam kosak dalam hati nak ambil air nak basuh tangan luar. Tu. Faham? Yang ketiga mana? Dia tak niat ambil air. Dia tak niat ambil. Bukan nak basuh tangan dalam dan bukan niat ightiraf. Maka masalah ni berlaku khilaf. Apa hak yang masyhur? Pandangan mu'tamad, air tersebut jadi mustakmal. Kerana niat masa dia basuh muka dia niat untuk berwuduk, maka setiap basuhan yang akan dilakukan dia terangkat hadas. Okey, boleh faham? Melainkan kalau dikosak untuk buat benda lain. Setiap basuhan yang dia lakukan lepas daripada tu, adakah disyaratkan niat pula? Tidak disyaratkan. Dia akan mengangkat hadas. Jadi apabila dia celup dalam tu, terangkat hadas tangan dia. Okey, boleh faham? Tapi kalau dia niat ightiraf, maka ketika tu air tersebut tetap tidak mustakmal. Okey, jelas? Sama juga dengan orang yang berjunub. Orang berjunub saat itu, dia tidak kira lepas daripada basuh muka lah. Sebab orang berjunub, kali pertama sentuh air saat itu, kalau dia niat terangkat lalu dah. Terangkat dah hadas janabah dia.
Okey, kita tengok. Walau adkhala mutawaddi'un, sekiranya memasukkan oleh orang yang berwuduk. Seorang yang berwuduk, lelaki puan sama je. Walaupun mutawaddi'un asalnya untuk orang lelaki, orang puan sama je. Yadahu, tangannya. Dia masuk tangan dia. Masuk mana? Dia tak sebut lagi masuk mana. Belakang dia sebut. Fi dunil qullatain. Pada air yang kurang daripada 2 qoloh. Dia masuk tangan dia dalam air yang kurang daripada 2 qoloh. Jauh. Fi ta'alluq pada adkhala, memasukkan pada air yang kurang daripada 2 qoloh. Jadi kalau air itu 2 qoloh ke atas, tidak mengambil hukum ni. Faham? Masuk fi dunil qullatain, pada kurang daripada 2 qoloh, pada air yang kurang, fi ma'in kainin dunal qullatain, pada air yang adalah ia kurang daripada 2 qoloh. Dia masuk bila? Masuk selepas daripada ghasli wajhi, selepas daripada basuh mukanya. Marratan sekali. Bagi orang yang nak basuh muka sekali. Sebab apabila dia nak basuh muka sekali, maka lepas tu dia akan masuk basuh tangan dah. Betul? Tapi kalau orang nak basuh 3 kali, dia kena kira lepas daripada 3 kali. Jelas? Au junubun, ataupun orang yang berjunub. Junub maksudnya orang yang berjunub. Atas pada mutawaddi'un. Orang yang berjunub, dia memasukkan tangan dia ba'dan niyah, selepas daripada niat. Kalau sebelum daripada niat, tak ada masalah. Selepas daripada niat, maka setiap apa yang terkena air pada tubuh badan dia dikirakan mengangkat hadas. Lepas tu katanya faghtarafa, maka dia mencebok air. Wa nawali ightiraf, dan berniat ia akan cebok. Jawab bagi lau lam yadurrahu, tidak memberi mudarat. Memasukkan saat ni tu dia akan air itu. Maksud dia tidak memberi mudarat, air tetap dihukumkan sebagai air musta'mal. Okey, jelas? Wa illa. Apa ni wa illa? Dan jika tidak. Jika tidak. Ya illa ni bukan melainkan. Illa ni adalah ringkasan daripada in la. Saat ni kan wa nawali ightirafa. Nawa al-ightirafa. Wa illa ay wa illam yanwi al-ightirafa. Itu maksud. Dan jika tidak berniat, ia akan cebok. Saral baqi, jawab bagi illa, jadilah hak yang berbaki itu musta'malan, musta'mal. Okey, boleh faham? Ni pandangan mu'tamad. Namun dalam masalah ni sebenarnya ada khilaf di kalangan ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i. Sehingga kan ada sebahagian daripada ulama mutaakhirin berpandangan bahawasanya untuk orang awam tidak perlulah kita tekang sampai tahap ni. Sebab berlaku khilaf. Tapi kalau orang belajar, kena mengambil langkah ihtiyat. Orang belajar dia kena lebih berhati-hati dalam pelaksanaan ibadat dia. Tapi janganlah sampai kepada was-was. Okey, habis. Seterusnya walawin ghamasa junuban fa akthar duf'ah aw wahidan ba'da wahidin fi qullatain. Kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Cuma kita ada soalan tak ada? Rasa macam ada soalan ataupun ada orang tanya ni. Kalau ada kita jawab mula, ada kita jawab minggu depan. Jadi kita jawab minggu depan setiap lepas daripada habis masa kita akan jawab. Jadi mungkin kita berhenti dalam pukul 10.30. Daripada pukul 10.30 kita ambil lebih kurang dalam 15 minit sampai pukul 10.45 untuk kita jawab soalan-soalan yang diajukan pada minggu-minggu hak sebelum. Boleh? Lepas tu jadi supaya hak yang penonton, hak yang ikut kita, kalau dia nak berhenti pukul 10.30 pun tak ada masalah dah. Jadi kalau tak mau dengar soalan pun tak ada masalah dah. Maksudnya boleh dia terus nak tidur ke, nak buat benda pula ke, tak ada masalah dah. InsyaAllah jawapan soalan kita akan jawab pada minggu depan insyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir lana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأقاربنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بالعالمين وإياكم وجزاكم الله الجنة. Ana dah nak baca komen-komen sebab jauh duduk set kecil. Jadi secara umumnya mana-mana hak yang ucap jazakumullah,
Ana jawab balik, wa iyyakum wa jazakumullahu jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada kamu juga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang besar itu syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam.